Selepas 2 tahun sidang parlimen ditangguhkan, terpaksa memikul amanah berat selepas rasmi menggalas jawatan utama negara. Saya menyeru kepada seluruh ahli Dewan Rakyat, sama ada dalam atau luar kerajaan, supaya menggembeling tenaga untuk memulihkan semula keadaan negara. Bangunan Parlimen 13 September 2021 menjadi saksi kepada sejarah penting termeterainya Memorandum Persefahaman MOU, transformasi dan kestabilan politik di antara Kerajaan Persekutuan dan Blok Pembangkang Pakatan Harapan. Lembaran baharu politik Malaysia kini terbentang dan MOU ini merupakan titik permulaan terhadap senario politik tanah air yang matang, salah satu elemen pembentukan keluarga Malaysia. Dalam hal itu kita kena ungkitkan juga MOU di antara kerajaan dengan Pakatan Harapan juga dikira sebagai satu sejarah kerana jarang ada persefahaman di antara kerajaan dengan pembangkang. Tetapi oleh kerana pembangkang ataupun Pakatan Harapan pada ketika itu percaya dengan tulus ikhlas pada menteri, mereka sanggup menandatangani perjanjian persefahaman itu. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku ketika perjanjian itu berlaku sehinggalah sekarang, sehinggalah RUU itu diluluskan, maksudnya paling penting adalah pembangkang itu masih menaruh harapan yang tinggi kepada Perdana Menteri. Perkara ini yang saya lihat sangat tuntas dilakukan kerana beliau ingin memastikan kestabilan politik. Apabila politik tidak stabil, kita akan terus kehilangan daya kuat ekonomi, terutama dari segi foreign direct investment, ya, dari segi pelaburan luar negara. Jadi pada saya dalam hal ini, itulah perkara pertama yang beliau buat supaya pembangkang dan kerajaan tidak lagi terus bersengketa tetapi boleh duduk bersama-sama untuk memajukan negara. Dan kemudian beliau boleh pergi ke fasa yang seterusnya. Fasa ekonomi, fasa sosial dan juga fasa-fasa lain untuk memastikan agenda keluarga Malaysia beliau itu dapat dicapai. Tanpa menanti esok, seluruh jentera digerakkan bagi merealisasikan usaha pemulihan negara. Strategi baharu ekonomi dibangunkan untuk memperkukuhkan asas ekonomi negara dan mengembalikan daya saing Malaysia sebagai destinasi pelaburan utama di rantau Asia Tenggara. Lawatan sulungnya sebagai Perdana Menteri Malaysia ke Jakarta dan seterusnya Bandung, Indonesia menyuntik nafas segar dalam hubungan dua hala hampir 65 tahun itu. Apa yang saya lihat ialah faktor kekuatan serantau, di mana dari segi ekonomi, dari segi tenaga asing dan juga dari segi diplomatik, kita banyak mempunyai pengaruh dengan Indonesia. Jadi Indonesia dilihat sebagai negara yang sangat berpotensi dalam ruang ASEAN untuk Malaysia melebarkan sayap dan juga terus bekerjasama. Negara-negara serantau seperti Kamboja, Thailand, Vietnam, Turki, Qatar dan lain-lain juga tidak perlu menunggu lama untuk disantuni Perdana Menteri ke-9 Malaysia turut menyaksikan permulaan yang signifikan buat negara dalam era kebangkitan pasca pandemik. Ya, saya ambil contoh yang terkini tentang imej Datuk Seri Ismail Sabri di mata global adalah tentang dalam hal perang Ukraine. Yang disebabkan oleh Rusia. Kita tahu apa yang berlaku. Tapi dalam hal ini, Malaysia mengambil sikap dasar luar yang tidak mahu memihak antara dikatakan pihak Barat ataupun antara pihak Rusia. Malaysia mengatakan bahawa mahu penyelesaian ini dibuat dengan segera tentang perang Ukraine ini, apa isu sahaja, dan Malaysia sebagai dasar luar tidak mahu menyebelahi mana-mana pihak. Sama ada tidak menyokong Rusia ataupun tidak menyokong sebelah Barat. Itu adalah pendirian kita. Saya lebih ingin beliau melihat isu Malaysia di antarabangsa. Sebab nama Malaysia ni dah tak begitu gah di antarabangsa. Dan ia akan memberi impak kepada jangka panjang hubungan Malaysia dengan negara lain dan juga dari segi isu imej negara dan pelaburan luar. Memimpin sebuah negara bukan jawatan yang mampu digalas sewenang-wenangnya. Berperanan di blok semak dan imbang, kemudian ia menjadi pelaksana dan perancang.
adalah kelebihan yang utama bagi figura politik kelahiran Temerloh Pahang ini. Lulusnya pindaan Perlembagaan Persekutuan berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 dan kemudiannya rang undang-undang RUU Anti Lompat Parti pada Ogos 2022 di Parlimen merupakan antara buah tangan beralaskan komitmen dan kesungguhan beliau kepada rakyat. Ya, kelulusan RUU anti lompat parti itu dianggap sebagai sejarah. Kenapa bersejarah? Kerana semua ahli parlimen yang hadir setuju dengan usul tersebut. Dan usul tersebut diusulkan sendiri oleh Perdana Menteri. Dan ketika diusulkan, kita tak tahu arah mana ahli parlimen kita akan berfikir. Sama ada akan sokong, berkecuali ataupun menolak usul tersebut. Jadi melihatkan semua yang hadir itu menyokong usul tersebut, saya jangkakan itu adalah pencapaian terbaik kerana ini adalah satu sejarah dan RUU ini jika digazetkan menjadi akta yang akan mengubah senario politik negara kita yang dikatakan 3 setahun lepas kenapa tidak stabil kerana disebabkan oleh ahli parlimen lompat parti. Jadi dengan persetujuan 100% yang tidak pernah berlaku dalam sejarah undi di dalam Dewan Rakyat ini, saya melihat salah satu sebabnya adalah kerana Perdana Menteri sendiri yang mengusulkannya. Dan ini mentafsirkan bahawa setiap ahli parlimen yang hadir itu memberi kepercayaan terhadap Perdana Menteri.